Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan memberikan taklimat tentang sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay, ISO 45001 2018. Okay, slide ini disediakan oleh Jawatankuasa ICT dan Promosi. Okay, sebagai pengenalan kepada ISO 45001 2018 ataupun Occupational Health and Safety Management System. Okay, sistem ini merupakan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Disediakan sebagai rangka kerja untuk meningkatkan prestasi keselamatan dengan menguruskan dan mengurangkan risiko yang berkaitan di tempat kerja. Ianya diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ianya menggantikan piawaian lama iaitu OFSAS 18001/2007. Okay, kenapa kita memerlukan ISO 45001/2018 di PMJ? Okay, ini bagi mendapatkan pengiktirafan pensijilan dalam bidang pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang keduanya untuk meningkatkan prestasi keselamatan dengan menguruskan dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kemudian kita memerlukan ISO ini untuk meningkatkan kepercayaan, kredibiliti, keyakinan, prestasi serta imej Politeknik Mersing. Seterusnya kita ingin tahu struktur ISO 45001/2018. ISO 45001 ini terdiri daripada 3 bahagian pertama yang mewakili pengenalan kepada standard, skop dan rujukan normatif. Manakala terdapat 7 bahagian utama yang lain yang mengandungi keperluan untuk sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Mari kita lihat 7 bahagian utama yang lain. Selain daripada 3 yang pertama tu, kita nak lihat 7 bahagian utama yang lain tu. Bahagian keempat atau bahagian 4 merupakan konteks organisasi. Bahagian ini memerlukan organisasi menentukan konteksnya dari segi sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Termasuk pihak yang berkepentingan, merangkumi keperluan dan harapan mereka. Ia juga mentakrifkan keperluan untuk menentukan skop serta keperluan umum OSMS. Manakala bahagian 5. Bahagian 5 ni adalah bahagian kepimpinan. Bahagian ini memerlukan pengurusan atasan menunjukkan kepimpinan dan komitmen terhadap OSMS serta menentukan dasar kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Pengurusan atasan juga harus memberikan pemilik proses peranan dan tanggungjawab lain. Kita pergi kepada bahagian 6, perancangan. Bahagian ini mentakrifkan keperluan untuk menangani risiko dan peluang dan keperluan untuk analisis risiko pekerjaan. Itu sebab ianya dinamakan sebagai bahagian perancangan. Termasuk keperluan untuk mengenal pengenalpastian bahaya, penilaian bahaya, menentukan keperluan undang-undang, lain-lain objektif Occupational Health and Safety dan rancangan untuk mencapainya. Bahagian 7 merupakan bahagian sokongan. Bahagian ini mentakrifkan keperluan bagi proses sokongan dan peruntukan sumber yang diperlukan untuk operasi OSMS yang berkesan. Sumber ini termasuklah sumber kewangan, sumber peralatan, sumber manusia dan lain-lain. Ia mentakrifkan keperluan untuk orang, infrastruktur, persekitaran kerja, pemantauan dan pengukuran sumber, kecekapan, kesedaran komunikasi dan maklumat yang didokumentkan. Bahagian yang ke-8 pula merupakan bahagian operasi. Bahagian ini memberi tumpuan kepada penubuhan kawalan operasi untuk menghapuskan bahaya kesihatan dan keselamatan pekerjaan, pengurusan perubahan dan kesediaan dan tindak balas kecemasan. Bahagian yang ke-9 pula merupakan penilaian prestasi.
Bahagian ini menyediakan organisasi dengan mekanisme untuk menentukan keberkesanan OSMS. Ia mengandungi keperluan untuk pemantauan dan pengukuran yang perlu, termasuk penilaian prestasi, kewajipan pematuhan, semakan audit dalaman dan pengurusan. Manakala bahagian yang terakhir, bahagian 10, ialah penambahbaikan. Bahagian ini mentakrifkan keperluan untuk penambahbaikan berterusan OSMS, termasuk keperluan untuk menguruskan ketidakpatuhan, insiden dan tindakan pembetulan. Bahagian ini didasarkan pada kitaran Plan, Do, Check, Act yang menggunakan elemen-elemen ini untuk melaksanakan perubahan dalam proses organisasi dan menambah baik proses. Okey, kita dah pun tahu 7 bahagian utama yang lain selain daripada bahagian pengenalan. Okey, sekian saja untuk taklimat kita berkenaan dengan Occupational Health and Safety Management System ISO 45001-2018. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.